Satu, sebab dainullah haqqu an yuqdah. Kemudian huraian dia kalau dia tinggal dalam bentuk apa? Kalau dia tinggal sembahyang dalam bentuk tidak sengaja, mana uzur, tertidur ataupun terlupa, maka wajib qada, tetap wajib. Cuma segera hukum dia sunat, tak wajib segera. Sunat bagus dia segerakan, satu. Tapi kalau dia tinggal sembahyang dengan sengaja, dengar ada orang azan, dia buat dah aje hampa habis waktu, hukum dia ada dua, satu wajib qada, satu wajib segera. Ya. Tapi dalam bab ini khas, bab yang telah dia sembahyang Jumaat, dia datang lewat, dia datang imam sedang membaca khutbah, maka dibenarkan dia sembahyang dua jenis sembahyang saja, tahiyatul masjid dengan qabliyah Jumaat. Yang lain tak boleh. Hatta dia kata yang wajib qada pun tak boleh. Bahkan wajib qada segera. Sebab dia kata tiada uzur. Bila uzur makna tinggal sembahyang, tak ada uzur makna wajib qada, wajib segera. Di sini dia kata lagi tak sah lagi. Kemudian dikendaki dengan khatib membaca khutbah tu sekalian khutbah. Ya, hatta yang sunat semua sekali masuk. Hingga waktu doa tu bagi sultan dan taradhi, mana radhiyallahu an kan kita sebut tu, bagi sahabat ni atas yang dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar, kena ia tawabi'. Apa tawabi'? Kita doakan bagi sultan, ya Allah berilah petunjuk pada sultan kami, berilah sultan kami ni biar dia duduk dalam tetap istiqamah jalanmu. Itu betul. Tapi jangan doa yang panjang kalau umurnya itu saja tak ada kait dengan ibadat, jangan. Boleh doa sultan dengan syarat kita doa tu berkait, doakan sultan kebaikan dan dia sentiasa berada dalam hidayat Allah Taala. Itu tak apa, tu bagus doa gitu. Kalau kita doa tak kait, doakan dia kaya, doakan dia sihat, dia buat maksiat kita tanggung. Tak kira sultan tak sultan, dia sama makhluk Allah Taala saja. Ya, dijaga. Bagi dalam doa kan, biar doa ada kait dengan taat. Panjangkan umur dia dalam taat bertaala. Ya. Dan seterusnya, beri rezeki murah biar dia taat, beri dia kesihatan dalam taat, mesti kait. Kalau tidak kan kita kait beri sihat, seorang tu dia sihat, dia buat maksiat, kita dapat saham kering kita dapat. Sebab kita doa tak kait, doa mesti kaitkan dengan ibadat, tak kira siapa lah orang ke sultan ke siapa ke. Jadi dalam masa dia doa tadi, dan juga taradhi, dia ucap radhiyallahu an tu. Ya, sebab apa di sini dia kata padahal itu bukan wajib. Sebab dia panggil tawabi', tabi'un tawabi' jamak. Di mana benda yang mengikut bagi khutbah. Jadi khutbah tu makna wajib dibaca, kemudian yang lain tu ikut. Jadi bila kita mengikut kata Ibn Hajar, waktu tu pun sama juga. Itu maksudnya. Bagi khutbah khilaf bagi Syekhul Islam, Jabal Syekh Zakaria Al-Ansari. Disebut dalam syarah Bahjah, dikendaki dengan dua khutbah yang haram sembahyang itu segala rukun dua khutbah. Ya, kalau ketiga rukun, kalau tak kena rukun tak boleh tu. Hanyalah, apa mana hanyalah, ai faqat duna ghain. Tu saja, lain tak masuk. Jadi benda ni apa dia panggil ni? Hukum apa ni? Ijtihadi. Ya, bila benda ada khilaf dan hukum tu hukum ijtihad. Dan dikala lagi membaca dengan yang lain daripada dua rukun khutbah, seperti taradhi atas sahabat radhiyallahu an kan, dan doa atas sultan dan lainnya, maka harus sebagiannya ia sembahyang padahal mana keadaan itu. Ketiga itu kalau dia sembahyang tengah baca itu tak apa. Dan tiada haram atas ni, intahah kata Syekh Jamal. Di dalam masalahnya ada khilaf. Tapi kalau mustalah fiqh, kalau bertembung antara Ibn Hajar dengan yang lain, maka didahulukan Ibn Hajar. Tarjih kuat Ibn Hajar kalau bertembung Syekh Ramli dan sebagainya. Ini mustahid apa dia panggil? Mustahid tarjih. Mana mentarjihkan perkataan di atas dia apa? Mustahid fatwa. Temu mustahid fatwa Al-Imam An-Nawawi dan siapa lagi? Rafi'i lah. Atas sekali paling tinggi siapa? Mujtahid mutlak Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i atas, dia panggil mujtahid mutlak. Bawah dia mujtahid fatwa. Ya, itu fatwa Imam Syafi'i difatwakan kadang. Siapa yang beri fatwa? Al-Imam An-Nawawi dan Syekh siapa ni? Rafi'i lantan, jangan lupa. Bawah dia pula baru dah mentarjihkan, dia mengkuatkan kalam. Siapa dia? Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Dan itu dalam fiqh kita, 3 lapis ada tu. Fiqh paling dalam dalam mazhab Syafi'i dan ni 3 lapis ada tu. Kitab fiqh banyak Syafi'i, Imam Syafi'i dia.
Ni tak nak pakai Imam Syafi'i saja muka. Ni pendapat saya, Imam Syafi'i pendapat ni salah. Sekil kepala kau. Kau siapa? Lebay kulub pun nak salah je Imam Syafi'i. Allah, macam-macam lebay sekarang. Banyak sekarang lebay temberang, banyak, dan lebay YouTube. Dia puas kena tiup. Habis. Kerana dia tawabi', mana yang segala yang mengikut bagi khutbah khilaf bagi Syekhul Islam. Jawab dia Syekh Zakaria Al-Ansari. Disebut dalam Syarah Bahjah. Dikendaki dengan dua khutbah yang haram sembahyang itu segala rukun saja. Ya, dua khutbah itu hanya mana fakat, tidak yang lain. Dan kalau lagi membaca dengan yang lain daripada dua rakaat, dua khutbah, dia tengah baca lain daripada rukun khutbah, tiba-tiba dia selit di sembahyang tu, tak apa kata setengah ulama. Ya, Syarah Jamal gitu. Dan sunat bagi orang yang tiada mendengar khutbah. Ya, tengah-tengah baca khutbah, rekod. Kan api padam, dah tak dengar 3-4 sab je, belakang dah tak dengar dah. Apa dia sunat apa? Sunat bagi orang yang tiada mendengar khutbah sebab jauh. Ya, apa sunat? Ia diam, yang dia berbual belakang. Atau ia masyghul dengan membaca selawat, atau lagi baik, atau membaca surah Kahfi atau Quran atau zikir lah. Mana memang tak dengar langsung. Terlampau jauh atau sebab ada tergendala, karen tak ada. Tetapi yang terlebih utama itu ialah masyghul dengan membaca suratul Kahfi, ya. Kemudian ayat Quran, kemudian baru selawat. Maka tilawah, maka zikir. Dan demikian sunat membaca dua khutbah, dan demikian lagi sunat membaca dua khutbah itu di atas mimbar. Bagaimana kalau tak dua atas mimbar, tak biasa je sah, tapi tak dapat sunat lah. Sunat diduduk dalam keadaan tempat yang tinggi supaya mudah diberikan perhatian. Benda yang disampaikan yang penting. Maka jikalau di Makkah sekalipun, dan kata kil mana qala ba'dhum, kata setengah ulama, di pintu Kaabah itu terlebih afdal. Ada setengah pendapat mengatakan apa, kalau di dalam Masjidil Haram tu pintu Kaabah lebih afdal daripada mimbar. Sebab kena mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditibak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas batang tamar, yakni bersandar ia kepadanya, kemudian persih akan mimbar. Maka berkhutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 tangga, yang lain daripada tangga yang pertama. Tangga dipanggil mustar, tempat tinggi berehat. Maka duduk berkhutbah ia sallallahu alaihi wasallam pada tangga yang ketiga. Kemudian adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah pada tangga yang kedua, turun bawah sikit. Dan Sayyidina Umar berkhutbah pada tangga yang di bawah. Turun bawah ni. Kemudian terkala berkhutbah Sayyidina Uthman, naik ia pada tangga yang ketiga pula, tempat Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian terkala berpaling kerajaan kepada Sayyidina Muawiyah, ditambah pula 6 darajat lagi, 6 dan 9, terkala naik sembah, terkala banyak muslimin. Ya, tadi 3 tak ramai, yang orang dah ramai ni buat tangga tinggi sikit. Dia nampak antara orang jauh nampak. Tu apa tu, sunat supaya dapat dilihat dan memberi perhatian oleh mustami'in, orang yang mendengar. Kemudian bermula pertama-tama orang yang memulakan buat mimbar Sayyidina Muawiyah, dan pertama-tama orang yang menyuruh iaitulah Tamimud Dari. Dan jika tiada mimbar, maka di atas suatu yang tinggilah, carilah, ya, dibuat apa, tempat pentas sikit ke dan sebagainya. Maka hendaklah khutbah bersandar kepada suatu kayu atau lain, mana pegang tongkat, pedang, ya Allah. Dan sunat bagi khatib terkala masuk ke masjid memberi salam. Khatib dia datang lewat, dia seorang dia dikecualikan, orang lain semua ada waktu awal, waktu kedua, ketiga, kan, kelebihan. Dia khatib, dia nak sampaikan dia awal, dia datang akhir. Jadi masuk tu sunat dia memberi salam atas segala yang hadir di sisi pintu masjid. Kemudian apabila sampai ke mimbar, maka sunat pula ia memberi salam lagi. Dia nak kat mimbar, beri salam lagi kepada mereka yang di sisi mimbar pula. Dan bila naik ia kata mimbar sampai kepada peringkat yang tinggi, ya, yang di bawah tempat duduk, sunat berhadap pada maksud dan memberi salam 3 kali salam.
Dan kemudian ia duduk tatkala bang orang, ya, tatkala orang azan kedua, supaya dapat kesenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila selesai bang mana azan, dah ia membaca khutbah. Hal dia keadaan dia berhadap kepada manusia dan membelakangkan kiblat. Dia ada arah-arah keadaan juga. Ya, tempat yang paling afdal kita berhadap ialah kiblat, ya, arah kiblat. Tapi kalau tempat yang macam ni mengajar baca khutbah, sunat menghadap ni. Kalau guru tu khatib baca khutbah menghadap kiblat, habis tidur semua. Ya, dia baca khutbah dia pandang kat dinding tu, pandang. Akhir semua tidur je. Tu kata tengok semua dah syahid banyak. Sebab dia ada tempat-tempat juga dia menghadap, ya. Dan dinyaringkan suaranya lebih daripada kadar yang wajib. Kadar wajib tadi apa? Dengar 40 orang, 39 sama dia lah. Dia lantang lagi baik. Sekarang lagi senang pakai mic kan. Dan jangan berpaling ke kanan dan ke kiri dan ke belakang, khatib ditumpu. Maka adalah demikian itu bid'ah dan makruh. Bid'ah itu makruh. Dan makruh ia menumbuk, makruh dia menumbuk dengan sesuatu yang di tangannya. Agak ada punya khutbah semangat, hentak dum waktu pengajian makmum tidur. Dia hentak tongkat gedegung atau ayat hentak buat kembocor lantai dia. Dan jangan ibu paling ke kanan dan ke kiri dan ke belakang, maka ada demikian itu bid'ah. Dan makruh dia menumbuk dengan sesuatu yang pada tangannya, tongkat itulah, atau anak tangga tadi pada ketika naik ke mimbar. Dan makruh ia membaca doa tatkala sampai kepada tempat duduknya. Dan makruh pula baginya berhenti pada tiap-tiap anak tangga mimbar tatkala naik, yang menyegerakan khutbah yang kedua ni. Ya, tak payah berhenti kan, naik terus je lah. Dan diperlahankannya dan melebihkan puji-pujian itu akan segala raja tatkala membaca doa, maka itu makruh. Dan jangan ia bermain-main tangan dia. Jadi maknanya dia kena betul-betul serius dalam menyampaikan khutbah. Sebab tu antara hikmah dia datang lewat tu lah, dia panggil auqa' bin nafs. Khutbah dia terlebih jatuh dalam jiwa manusia bila orang tengah nanti kan. Batu penceramah kalau yang hebat kita tak belakang, kalau tak dia dulu, habis dia tu balik. Macam mata-mata tak boleh ceramah. Ada macam mata-mata dulu, habis yang belakang yang dinanti baru dia naik sap kan. Ni kalau Tok Khatib datang awal, lepas tu dia gurau kat belakang, ya, lepas tu dia naik waktu tu tawa je. Kan? Dia kena datang lewat. Jadi orang nanti dia naik sap tu macam baru dia panggil auqa' bin nafs, lebih jatuh pesanan di dalam jiwa. Tetapi tidaklah khusyuk seperti kelakuan di dalam sembahyang juga. Artinya menghadap Allah Ta'ala sungguh. Dan sunat bahawa adalah khutbah itu fasihun, ya, menggunakan bahasa gaya sebutan yang fasih. Yang ada ke setengah tempat mungkin dah tak ada langsung dalam satu tempat ni. Kawasan Pelda kita cerita mana kata siap betul Tok Khatib baca khutbah tu jam 4 makmum mendengar. Panah habis makmum sebiji dia baca, kesian pada tak ada orang kot tu. Ya, dia baca tadi yang fasih, lancar, pak, tak orang dengar pun faham gitu kan. Yang dia baca khutbah, dia kan berkhutbah, dia baca khutbah, habis sampai nombor khutbah boleh baca. Siri yang keempat nombor berapa siap baca macam besin dan dia berkhutbah, bukan membaca khutbah. Tapi dia kan surat ada baca lah. Berkhutbah tu mana apa? Berkhutbah sungguh, memberi, bukan sekadar baca. Kadang-kadang baca begitu. Dan memegang pedang atau busuran. Mana tadi? Dan sunat bahawa adalah khutbahnya itu fasihun, maknanya fasih, tidak tergagap-gagap, kemudian jelas kan, lantang, lagi mudah mafhumnya, mudah dipaham, jangan pakai bahasa seni-seni pening boleh dengar. Bahasa kia-kia banyak enam. Dan makna pada segala manusia tadi, ya, makna dia mudah faham. Dan adalah khutbahnya pertengahan, jangan sangat panjang dan jangan sangat pendek, sederhana lah. Dan sunat memegang pedang. Wah, kena cekak ICU lah.
Dia buat pedang. Dan busuran pedang atau tongkat yang biasa kita pakai lah. Tongkat dengan tangan kiri, pegang tangan kiri. Tapi pastikan yang ada najis ni. Ya, kalau tak perasan kan tu khutbah gua ada najis saja. Dia pegang najis bukan dia batal dia punya khutbah. Ya, dia kena suci. Dan dihantarkan tangan yang kanan pada tepi mimbar. Tangan kanan pegang kat mimbar ni pegang. Jadi mana apa? Berkhutbah lah, bukan dibaca ya. Tangan dah pegang sini, yang ni pegang sini kan. Tapi biasa ni kita tangan dia pegang tongkat, tangan kanan pegang surat. Tak apalah, bacalah kan. Hati sunat begitu. Syarat dia tengok ni. Tangan kanan kiri dan dihantarkan tangan kanannya pada tepi mimbar jika tiada ada najis. Maknanya pastikan dua-dua tangan kita jangan terpegang najis. Sebab kalau bertengah najis atau melanggar najis, maka batal khutbah. Dan jika tiada diperoleh sesuatu daripada demikian tu, tongkat pun tak ada, maka hendaklah dihantarkan tangan kanan ke atas tangan kiri. Kalau tak ada, ambil tangan kanan pun tangan kiri ya. Di bawah dada dia. Ya, itu. Ataupun dilepas kedua dia boleh juga lah. Habis dan hendaklah dijadikan mimbar itu pada kanan mihrab. Mimbar kanan mihrab. Kalau mihrab tempat kecil depan, itu panggil mihrab. Apa makna mihrab? Mahalul harbi, tempat berperang. Sebab sembahyang ni berperang lah ni. Perang dengan nafsu, perang dengan syaitan. Kita nak ada dia terik kan, kita buat dia terik rumah, tu perang berlawan. Itu makna mihrab. Sebagaimana biasa kita tengok kan, mimbar belah kanan kan, ada celah tu sembahyang. Lagi hampir kepadanya, kira-kira antaranya sehasta atau dua hasta, dekatlah. Yang biasa-biasa begitulah letaknya. Maka apabila selesai ia daripada khutbah, maka hendaklah ia bersegera kepada mihrab tu turun serta selesai muazzin qamat, dan memeliharakan muwalat betul-betul tu antara khutbah dan sembahyang habis. Dan sunat membaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah surah Jumaah atau Sabih surah Allah. Dan pada rakaat kedua kalau baca surah Jumaat, regu dia apa? Baca surah Al-Munafikin. Ataupun kalau Sabih kita regu dia apa? Hal atah ke hadis surah Syiah. Kalau hal atah alal insan atau panjang suatu insan atau satu dahr. Dan surah Jumaat dan surah Munafik terlebih aula daripada Sabis dan hal atah, ya, hal atah ke hadis surah Syiah. Maka jika lupa pada rakaat yang pertama akan surah Jumaat, ya, pada rakaat pertama dia tak baca, dia baca surah Jumaat, baca surah lain ke ataupun Sabih, ya, maka dibaca pada rakaat yang kedua akan kedua surah itu. Dan jika dibacanya surah Munafikin pada rakaat yang pertama atau hal atah ke hadis surah syarikat pertama, maka dibacanya surah Jumaat atau Sabih pada rakaat yang kedua. Dan jangan ulang akan surah atau mungkin dan surah hal atah ke hadis surah syarikat, tak ulang. Mana boleh tukar tu. Ya, kalau dia baca ni dulu, awal dia pusing balik ke bawah tak apa. Biasa di sunat itu susun. Dan maksud jangan sunyi semayangnya daripada dua surah. Itu sentiasa dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan nilai. Faidatan satu faedah. Situ. Ya. Riwayat daripada Al-Hafiz Al-Munzir. Al-Hafiz Al-Munzir daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a iza salamal imam yaumal jumu'ah qabla ay yusna rihlaihi fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa mu'awwazataini sab'an ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara wa utiya min al-ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulih wa hafiza lahu dinahu wa dunyahu wa ahlahu wa waladahu. Barang siapa membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas, tiap-tiap surah dibaca 7 kali, kemudian daripada salam sembahyang Jumaat sebelum ia mengubah dua kakinya pada tempat duduk. Tahiyat akhir lah. Habis tahiyat akhir semua tu dibaca apa? Fatihah 7 kali, Qul a'udzu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas 7 kali semua tu. 4 surah. Berapa kali? 20 lah. 28 kali. Dan panjang ke tu? Ya. Dia kat tempat duduknya dia belum diubah tu.
Dan sebelum berkata-kata, tak ada kata betul, saya sambung ni. Jawab dia, nasai diampun Allah Ta'ala segala dosanya yang telah lalu dan lagi akan datang besar ni. Dan dianugerahi Allah Ta'ala akan dia daripada pahala dengan sebilang-bilang orang yang membawa iman. Sebilang-bilang banyak orang beriman akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya. Kemudian dipelihara pula baginya agamanya besar ni, dan dunianya, dan isi rumahnya, dan anaknya. Dapat pemeliharaan besar ni. Jawab tak ada kerja apa semua, baca lah. Tapi kalau dia berkait dengan kerja, jangan. Ni ada orang report kan, report Datuk Mufti kata dia rasa Jumaat balik lewat. Bila bos dia tanya kenapa, saya baca 4 surah ni tu 7 kali. Ini ada dan dia tersyarah kawan tu bengan je report. Datuk Mufti panggil kata saya baca ni Datuk, kepala otak kau Datuk tu. Datuk ni garang. Baca hukum ni apa baca ni? Apa baca hukum ni dia? Sunat. Engkau bekerja tadi amanah atau apa hukum? Wajib. Mana besar wajib sunat? Yang ni hukum pun Tuhan punya hukum, semua Tuhan punya hukum. Tu kedip kawan. Jangan. Ya. Jadi kena ada fiqhul aulawiyat. Kepahaman keutamaan. Bila utama wajib lebih biasa, walau nampak macam kerja dengan orang, tak. Tu arahan Allah Ta'ala juga. Al-amanah. Penting sebab dia makan gaji. Dia ada masa-masa dia beri. Kalau kita langgar tegak, bermakna sudah melanggar amanah. Bila enggak amanah, duit gaji kita tak masalah kan. Tercuri tulang lagi haram pun boleh. Dan begitulah selus. Jadi kena letak betul tempat. Dia syarahkan kawan tu, ni hadir ni kawan tu pening buat dia. Bos tu pening kepala mengadu Datuk Mufti. Mufti panggil dia. Macam-macam gitu. Jadi kalau tak ada apa semua kan, kita dah dekat-dekat lain akhir ni baca lah kan. Dah bau tanah je badan. Baik kita baca lah tuan-tuan. Duduk kalau menau. Banyak kelebihan di situ lah. Yang penting sekali besar tadi itu, hafazalahu hufizalahu dinu. Mana dipelihara akan agama terpelihara di saat-saat akhir zaman macam-macam. Itu di antara dibaca lah. Ya. Dan kemudian kata Syekh Munawi, sunat dibaca pula, Allahumma ya ghani ya hamid ya muribu ya mu'id ya rahmu ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Dan satu lagi sunat kata Syekh Munawi baca ni, Allahumma ya ghani, Tuhan yang maha kaya, ya hamid ya muribu ya mu'id ya rahmu ya wadud, minta apa? Aghnini bihalalik, minta telah kayakan kita dengan rezeki yang halal, an haram anil matruk, mana meninggalkan yang haram, wa bifadlika, dan dengan kerendahan daripada amman siwa. Ya, itu di antara sunat kita baca 4 kali. Ada kelebihan di situ. Dikaya kalau Ta'ala dan diberi rezeki akan dia dipersekira, tiada dikira-kira. Ya, ada pemberian rezeki murah. Jadi ampun baginya barang telah terdahulu daripada dosa ni dan barang yang terkemudian. Habis itu selepas daripada Jumaat sunat dibaca doa. Kemudian tatimah satu kesempurnaan. Wallah.